Okey, kalau ikutkan aku ni adalah seorang yang sangat pemarah. Aku memang kalau ikutkan dibesarkan dengan anger yang sangat-sangat teruk lah. Maksudnya sebelum aku terlibat dengan substance pun, aku memang orang-orang yang sangat bagan. Jadi hari ni topik dia adalah kita nak cerita pasal emosi marah. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke Recovery Story. Dan hari ini bersama dengan saya Idrus Al-Ghazi. Dan hari ini kita nak cerita sikit, nak sembang sikit lah berkenaan dengan satu emosi yang bagi aku sebenarnya emosi ni semua manusia ada, iaitu marah. Jadi kenapa nak cerita pasal marah ni sangat? Okey, sebab korang kena faham sebab dengan emosi marah ni, ia adalah satu emosi yang sebenarnya kalau ikutkan emosi ini, kalau kita tidak counter atau bendung dengan cara yang betul, dia boleh menjadi satu punca kepada permasalahan yang lain. Jadi hari ini konten aku adalah nak bercakap mengenai marah dalam kalangan remaja. Sebab sekarang ni kalau ikutkan percentage penagihan dadah, kes baru untuk mereka yang di bawah umur sangat menakutkan. Jadi apa salah dan silap kita sampai mereka dalam golongan ini terjebak dengan penagihan dadah? Okey, nak bercakap mengenai dengan emosi marah ni. Marah ni kalau ikutkan dari pembacaan aku, marah ni ada dua jenis. Kita panggil satu, yang pertama adalah passive anger ataupun marah yang pasif, ataupun satu lagi kita panggil active anger, iaitu kemarahan aktif. Jadi apa perbezaan dia dan apa persamaan dia? Okey, kita cakap pasal persamaan dulu. Kedua-duanya marah, kedua-duanya equal dari segi risiko bahaya dia. Dan kalau ikutkan, aku dah nampak lah dalam hidup aku siapa yang marah aktif, siapa yang marah pasif. Jadi hari ni aku nak share dulu, kita nak cakap pasal marah pasif dulu. Okey, bercakap mengenai marah pasif. Okey, pernah korang tengok tak, kalau macam katakan ada satu individu ini, ketika seorang budak remaja ni, dia ada satu isu, kononnya dia dimarah, dia ditegur oleh disebabkan satu kesilapan. Jadi respon marah dia, orang yang marah pasif dia macam ni, dia tak ada emosi, dia tak respon yang cepat. Dalam arti kata lain-lain, bila katakan dia tak siap kerja sekolah, bila cikgu marah, dia akan buat muka dono macam itu adalah antara contoh simptom ataupun karakteristik orang-orang yang marah pasif. Yang kedua pula, dia banyaknya diam, dia tak ada respon. Dan dia sebenarnya kalau ikutkan sengaja untuk melewat-lewatkan tindakan dia, sebab dia protes. Dia macam orang kata, dah siap lah, pergi hantar. Dia akan melewat-lewatkan semua tindakan dia sebab dia nak menunjukkan yang dia protes. Dan sebenarnya orang-orang yang tidak memberi emosi dan respon secara segera, sebenarnya diorang ni sebenarnya bukan apa, diorang tak nak respon kepada si penegur, tetapi mereka sebenarnya nak tunjuk yang sebenarnya mereka ini perlukan perhatian dengan cara mengganggu orang lain. Katakan ada dalam adik-beradik ada seorang anak ni, ada seorang budak ni, dia memang ditegur sebab dia buat kesilapan, kemudian mak bapak dia marah, dia tak ada respon. Tapi sebenarnya dia adalah budak yang suka menyakat orang-orang lain, dan sebenarnya dia tak sensitif pun. Bukan dia tak sensitif, aku rasa ayat dia adalah dia sebenarnya oversensitif. Kalau tak sensitif, dia tak peduli pun. Dia oversensitif, sampaikan orang kata dia ni macam tahu apa respon orang lain. Itu adalah marah pasif. So, bercakap dengan satu lagi kategori, iaitu marah aktif. Okey, aku kategori marah aktif. Aku sebelum aku ambil substance pun memang aku marah aktif. Bila aku di bawah pengaruh, aku punya marah lagi lah bertambah aktif dan power. Jadi sebenarnya kalau orang-orang marah aktif ni adalah, orangnya adalah selalunya hilang sabar. Dia memang cepat. Dia cepat memberi respon kepada si penegur. Contohnya kalau orang tu tegur, kau ni, aku akan injek dia macam, kau apa hal? Aku adalah orang yang macam tu. Kau bayangkan itu normal lah. Kalau aku di bawah pengaruh lagi cepat melenting. Dan kebanyakannya orang-orang yang marah aktif ni, dia berani untuk bertengkar, dia berani untuk argue, sebab dia memang nak menunjukkan emosi marah dia. Dan sebenarnya orang-orang yang marah aktif ni akan panjang sikit. Dia marah, sangat marah sebab dia nak tunjuk yang dia sengaja untuk menentang idea-idea yang disampaikan oleh seseorang. Dan yang kedua pula, dan orang-orang aktif marah aktif ni, orang yang contoh lain, dia adalah orang yang tak nak beri kerjasama. Dan dia orang-orang macam aku ni, dia suka sakit hati orang. Itu. Dan walaupun bagaimanapun, walaupun aku ni suka sakit hati orang, orang-orang yang marah aktif ni lah yang selalunya senang sentap. Dan sebenarnya orang yang marah aktif ni, bahaya dia adalah diorang ni diorang ada tendensi untuk melakukan tindakan fizikal. Okey, berbanding dengan marah pasif pun ada juga kelemahan dia, yang mana orang-orang yang marah pasif tadi tu, dia adalah, mereka ni adalah lebih suka berdendam. So kita tak boleh baca
dia punya tindakan akan datang. Mungkin daripada marah pasif akan menjadi marah aktif. Macam marah aktif, dia senang. Apa benda yang ada dekat ruang dia, kalau dia bergaduh ke apa, dia akan memang campak. Honestly, aku pernah baling satu kepada parents aku, which is it's not good. So, okay, masa tu di bawah substance lah. So, okay, kita nak bercerita mengenai marah tadi. Kalau dalam hidup aku perasan bila aku dah baca ni, aku adalah orang yang marah aktif. Kalau aku bergaduh, aku ditegur oleh mak ayahku pun, aku adalah orang yang macam balas. Tapi aku bawa perasaan aku ada seorang adik yang dia ni adalah marah pasif. Kami 4 beradik, dan dia seorang dia, aku rasa dia marah pasif. Kalau mak aku marah macam mana pun, dia sangat relax, dia diam. Sebenarnya dia marah, tapi dia tak tunjuk respon. Sampai satu tahap dia pernah cakap, "Bu, kenapa nak marah abang? Abang tak melawan pun. At least abang tak melawan macam abang ni." So, aku kalah lah kat situ. Walau bagaimanapun, ada marah pasif dengan marah aktif ni, kedua-duanya equal. Bagi akulah bahaya. Sebab marah pasif akan buat berdendam, marah aktif kau tak fikir panjang, kau akan melantun apa sahaja. Okey. Jadi untuk bercakap mengenai how to handle orang-orang yang pemarah ni, okay, macam aku bukanlah nak cakap yang apa yang parents aku buat, tapi aku nak share dekat sini apa yang sebenarnya, okay, boleh macam terlongak Okey, aku nak share dekat sini yang sebenarnya ada satu teknik kita panggil teknik teguran 1 minit. Maksudnya macam mana nak handle orang-orang yang macam ni. Okey, first of all, aku kena justify dulu. Aku kena clearkan kat korang sebenarnya ada beza antara marah dan tegas. Marah dan tegas. Okey, mula sini. Marah dan tegas. Marah, bila orang itu marah, dia gagal menyatakan isu dia. Dia lebih bersifat emotional. Dia akan, aku apa tu? Kalau orang yang tegas, dia berjaya, dia mampu untuk menyatakan isunya dengan rasional. Dia adalah orang rasional. Jadi, untuk mengendalikan orang-orang pemarah ini, kita perlukan orang yang tegas, bukannya orang yang marah. Orang yang rasional maksudnya. Okey, tegas tak semestinya kau garang. Okey. Jadi teknik teguran 1 minit ni, sekiranya anda ada anak yang memang kaki lantun, lantun ni adalah orang yang kuat marah. Itu istilah recovery. So kalau anda ada anak-anak yang kuat marah ke, yang senang sentap dan sebagainya lagi. So teknik dia adalah, pertamanya korang kena beritahu dengan jelas dan tegas dalam satu ayat. Contohnya, katakanlah anda dapat tahu anak anda ini merokok. So korang buat satu ayat macam ni. Kau katakan aku adalah ayah, seorang ayah. Aku cakap, okey, Aiman, ayah tak, okey, contoh dia, Aiman, kamu mencuri. Dan itu adalah satu kesilapan. Statement cukup. Dan kena bagi tahu benda tu jelas, yang benda tu adalah salah. Okey, yang kedua pula, kau kena bagi tahu dengan terperinci selepas tu. Mencuri ni kan salah. Mencuri ni kan bukan amalan hidup kita. Ayah tak pernah ajar. Okey, itu satu. Kau kena bagi tahu exactly. Ayah dengar cerita Pak Man kata kamu curi besi buruk belakang rumah dia. Betul atau tidak? Sebab ayah tak suka orang ni. Okey, bila dah masuk kata ayah tak suka, dia masuk yang tips yang ketiga. Bila kau tegur 1 minit, dalam 1 minit kau kena buat benda ni, kau kena menyatakan emosi dan empati engkau. Kau kena letak diri engkau, supaya orang pemarah tu dapat faham yang engkau ni sebenarnya memahami engkau. Contohnya, gunakan perkataan, ayah sedih dengan tindakan engkau. Ayah kecewa dengan berita ini. Ayah terperanjat sebab ayah tak sangka engkau tergamak membuat perkara-perkara ini. So, kataan tergamak, terkejut, sedih, kecewa itu adalah empati, emosi yang perlu engkau letakkan dalam 1 minit tu. Okay, supaya anak-anak tu macam terfikir, oh, ayah aku ada perasaan terhadap apa tindakan aku ni. Yang kedua pula, kau kena ingat, bila setiap kali kau tegur orang, anak-anak kau, okay, kau kena beri ruang dan masa untuk dia, walaupun 1 minit tu sekejap. Kau jangan terlalu kau ni lah salah. Jangan macam tu. Kau bagi masa dia untuk berfikir, kau beri masa dia untuk beri respon, supaya dia ada masa untuk menyatakan hasrat yang serabut dalam otak dia. Kebanyakan orang yang marah ni, dia banyak benda dia nak cakap. So bila dia lepas, so lama-lama keserabutan tu barulah diorang boleh cakap dengan jelas. Jadi sebenarnya dengan memberi ruang kepada anak-anak engkau untuk diorang berfikir, untuk diorang bercakap, sebenarnya dalam 1 minit tu sebenarnya lama kau ikutkan. Tapi ayat kau kena pendek-pendek. Yang terakhir sekali, bila dah kau kena bagi satu harapan. Bukanlah yang terakhir, kau kena bagi harapan. Contohnya, ayah harap engkau tak buat lagi perkara-perkara ni, dan ayah tak nak dengar Pak Man mengadukan ayah lagi yang engkau mencuri. Kalau betul engkau salah,
kau pergi buat sesuatu, minta maaf dan sebagainya. Tapi kalau engkau tidak salah, ayah okey, ayah mengharapkan supaya fitnah ini tidak berlanjutan. You have to do something. So dengan cara itu kau peluklah anak kau tap your shoulders untuk anak kau. Sebab kadang-kadang orang yang marah ini, kebanyakan mereka, diorang ni rasa diorang tak di-tap. Macam aku rasa sebenarnya, aku tak tahulah, aku tak salahkan parents aku. Mungkin parents ni ada cara-cara diorang. Tapi aku pernah cakap kat parents aku, sometimes I don't need a motivation quotes. Aku tak perlukan macam, ibu percaya kau boleh buat ni. Aku bukanlah orang yang sekarang ni perlukan benda tu. Aku sebenarnya adalah orang yang mungkin perlukan tap. Aku perlukan hug daripada family. Aku suka benda-benda tu sekarang ni. So aku bukanlah demand, tapi aku dah penat kot. Sebab dari kecil sampai besar, aku dibesarkan dengan kata-kata motivasi rangsangan yang sangat banyak. Dan sehingga kan aku rasa aku tak boleh angkat benda-benda tu. Dan lalas aku pun tak adalah berjaya mana kan. Jadi dengan orang bagi tap, orang peluk aku semua, aku rasa benda itu buatkan hati aku lega. Dan aku rasa aku menjadi lebih kurang marah. Dan yang terakhir sekali, untuk anda yang mengendalikan kes-kes anak-anak yang di rumah, bila dah habis teknik 1x1 minit ni, benda tu dah enough is enough. Jangan ungkit-ungkit. Jangan tiba-tiba makan malam kan lagi, ingat Eddie, ayah tak nak dengar. Kalau kau ungkit lagi, benda tu tak berkesan. Sebab engkau macam tidak memberi kepercayaan kepada anak kau untuk berubah. Kau kena bagi masa kat dia supaya dia berubah. Okey, jadi itu adalah antara teknik teguran 1 minit yang aku dah baca. Dan jenis-jenis marah yang aku pun dah faham. Sebab aku rasa bila marah ni, setengah orang kalau macam aku kalau marah, aku rasa kawan-kawan aku tahu aku ni marah macam mana. Dan diorang akan elakkan aku marah supaya aku tidak bertindak fizikal. Itu adalah orang yang macam aku. Dan dekat sini aku rasa korang dah boleh classify kot, categorize anak-anak korang, dia ni marah macam mana. Dan sebenarnya korang bila dah dengan video ni, korang tahu korang ni adalah kategori marah jenis apa. Jadi no matter what, marah itu adalah satu hakikat, satu perasaan, satu emosi yang semua manusia rasa. Semua manusia kena alami benda ini. Cuma kita kena belajar how to deal dengan orang-orang yang pemarah. Dan kita kena tahu juga condition kita bila kita nak handle orang-orang yang marah. Okay? Sekian saja. Semoga kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum.